الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin, muslimat yang dimati sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Muslimin, muslimat mati sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat meneruskan kuliah ini dan kita masih lagi langsung dari Madrasah Zubaidiyah Merbuk Kedah. Didoakan agar kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah sehinggalah ke penghujung hidup kita dan sentiasa beroleh taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah taala dan melayakkan kita untuk mendampingi baginda Nabi SAW nanti. Muslimin, muslimat mati sekalian, kita akan meneruskan bacaan daripada kitab Tajzib Atrafil Hadis. Masih pada bab yang pertama berkaitan hadis yang bermula dengan huruf Hamzah dan kita akan sambung pada hadis yang ke-177. Rasulullah SAW bersabda, "Idmanu li sitta min anfusikum admanu lakumul jannah asdiqu idza haddastum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa quddu absarakum wa kuffu aydiyakum." Rawi Baihaqi. Berilah kamu jaminan kepadaku mengenai 6 perkara, maka aku memberi jaminan untuk kamu syurga. Yang pertama, hendaklah kamu bercakap benar. Hendaklah kamu benar apabila bercakap. Wa aufu idza wa'adtum. Hendaklah kamu menunaikan apa yang dijanjikan. Wa addu idza tumintum. Dan apabila kamu diamanahkan, kamu menunaikannya. Wahfadhu furujakum. Kamu memelihara kemaluan kamu. Wa quddu absarakum. Dan menjaga pandangan mata kamu. Wa kuffu aydiyakum. Dan memelihara tangan-tangan kamu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Muslimin, muslimat mati sekalian, Nabi kata, siapa yang boleh bagi jaminan kepadaku untuk jaga 6 perkara ni, maka baginda menjanjikan, baginda juga menjamin si hamba Allah itu akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ialah orang yang sanggup untuk bila dia bercakap, dia akan bercakap yang benar saja. Dia tak menipu, dan walaupun perkara itu pahit, tapi itu adalah kebenaran. Nabi SAW menyebut dalam sabda baginda yang lain, "Qulil haqq walau kana murran." Sebutlah, nyatakanlah kebenaran itu, walaupun ianya adalah pahit. Jadi, itu pun kita diajar juga untuk melihat suasana dan keadaan orang yang perlu untuk kita sebut. Kebenaran ni banyak, tapi tahap-tahap dan juga kebenaran itu perlu disesuaikan dengan orang yang kita nak sampaikan. Dengan anak-anak, beza tuan-tuan berkaitan kebenaran tentang diri mereka dengan orang dewasa. Mana bila kita menyeru, bila kita mengajak, kita melihat mad'u kita, orang yang kita nak ajak itu siapa dia. Dan bercakap benar ini sama ada berkaitan dengan diri kita ataupun tidak. Tapi ada pengecualian, iaitu berkaitan dengan kerahsiaan orang lain, seperti mana berkaitan dengan orang mati ataupun rahsia dia kita sendiri yang boleh menyebabkan perkara-perkara yang tak benar tuan-tuan berlaku. Kalau kita
Ditanya contoh, kita tak menjawab, kita diam. Jangan berbohong. Bohong tak dibenarkan. Berbeza dengan helah yang dibenarkan. Helah dalam peperangan, helah untuk mendamaikan pasangan suami isteri, helah tuan-tuan untuk menyatukan kembali persaudaraan yang terputus. Jadi ada pengecualian. Yang keduanya, bila seseorang tu sanggup memberi jaminan bahawa dia akan berpegang teguh dengan janji. Nabi janji juga untuk dia syurga. Wa aufu idza wa'antum, bila kamu janji kamu tunaikan. Tak kiralah dia pemimpin politik, dia berjanji apa sebagai manifesto dia hari itu. Dia berjanji apa dengan sahabat dia. Seorang suami janji apa dengan isteri dia. Seorang ayah berjanji dengan anak-anak apa. Apa yang dijanjikan itu semua adalah satu ikatan yang perlu untuk dipegang. Yang kukuh, yang tak terlepas melainkan setelah mana ditunaikan apa yang dijanji. Kalau kita berhutang dengan seseorang, berjanji pada tarikh sekian perlu selesai hutang kita tu, kita perlu usaha untuk menunaikan janji kita bayar hutang. Kalau kita tak mampu untuk lunaskan hutang pada tarikh yang ditetapkan, maka kita perlu bercakap benar, bagi tahu kepada orang hutang kita tak mampu dan minta bantuan daripada dia agar menambah tempoh pembayaran hutang itu. Jangan lari, jangan tipu, duit tak masuk lagi, orang tu tak bayar, apa-apalah. Itu satu bohong. Kedua, berkaitan dengan janji ni, bila dah ada duit, tuan-tuan bayar. Walaupun berat nak bayar sebenarnya. Bila janji dengan anak, janji dengan siapa-siapa pun. Apatah lagi kita ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tanya kita di alam ruh dulu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Muslimat. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Laksanakan, tunaikan apa yang kamu diamanahkan. Apa amanah yang kita pikul, kita laksanakan. Kita berikan kepada orang dia, pada hak dia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan, sesungguhnya Allah memerintah kamu untuk menunaikan amanah, menyempurnakan amanah itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak itu. Amanah, tak kiralah amanah barang ke, amanah dan bentuk janji dan sebagainya. Seperti mana Nabi, tuan-tuan, bahkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, antara sifat-sifat terpuji yang ada pada para anbiya termasuk Nabi Muhammad adalah sifat amanah. Amanah mereka dengan Allah. Mereka tak pernah sembunyi walaupun sikit abu dengan apa yang wajib mereka sampaikan kepada umat. Tak ada. Walaupun kena batang hidung mereka sendiri. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan cerita daripada surah Abasa tu cukup terkenal. Ayat ni cerita teguran Allah kepada Nabi. Tapi Nabi tak sembunyi, Nabi sampaikan. Jadi tu dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi Nabi tak pernah sembunyi. Kita pun macam itulah. Bila dapat amanah ilmu, amanah kerja daripada orang, daripada majikan dan sebagainya, ditunaikan. Amanah kita sebagai mak ayah, amanah sebagai suami, sebagai isteri. Hidup, tuan-tuan, penuh dengan amanah. Hidup kita ni pun amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi khalifah dia, untuk melaksanakan apa yang ada dalam Quran, apa yang disebutkan oleh Nabi. Wahfadhu furujakum. Khususnya yang keempatnya ialah menjaga maruah, jaga kemaluan kamu. Mana tak melakukan perzinaan, menjaga maruah, tuan-tuan. Dan terakhir, yang khususnya kelima, waquddu absarakum. Menahan, yakni jaga pelihara pandangan mata kamu. Tidak melihat benda-benda yang tak baik, yang menyebabkan hilang, tuan-tuan, cahaya di mata itu. Mana cahaya yang boleh melihat sesuatu itu dengan penuh pengiktibaran. Hilang cahaya tu, kita tak mau. Tengok sesuatu, tak ingatkan Allah Ta'ala. Tak nampak macam-macam di dunia ni. Tapi kita tak perasan apa yang kita lihat tu semua adalah bukti keesaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjaga pandangan. Sekarang ni, mata kita mudah terdedah. Keluar rumah, nampak macam-macam. Tak tutup aurat. Tengok orang-orang. Tuan-tuan, jangan kata di luar, dalam rumah kita. TV,
kita boleh melihat, boleh melalui handphone, tengok internet dan sebagainya. Melalui mata kita cukup tercabar, tuan-tuan, berbanding dengan orang zaman dulu yang benar-benar sebegitu tak ada. Masing-masing zaman ada kelebihan. Zaman kita ada kelebihan dengan peralatan canggih sebegitu. Tapi kita juga terdedah dengan perkara dosa. Dan kita juga berpeluang dapat melakukan kebaikan. Ikut, tuan-tuan, iman kita nak guna dan nak ambil peluang dengan teknologi sekarang, sama ada menambah iman, menambah pahala, ataupun meleburkan iman dan mendapat dosa. Na'udzubillah. Wa kufu aidiakum. Akhir sekali Nabi kata, siapa yang janji, dia boleh jamin, kata dia jaga tangan dia. Mana daripada melakukan kezaliman terhadap orang, ambil orang, pukul orang dan sebagainya, maka Nabi menjanjikan dan Nabi menjamin orang tu akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat, kalau kita lihat ke enam perkara ni, semuanya melibatkan kita dengan orang. Bukan kita semata-mata, melibatkan orang. Bila bercakap, cakap seorang-seorang, nak burung-burung. Cakap seorang-seorang. Silap-silap orang kata kita gila. Kita duduk bilik seorang, cakap seorang-seorang. Walaupun cakap merapu seorang-seorang. Tapi hadis ni sebut pertama, bila bercakap, cakap betul dengan orang, tuan-tuan. Yang kedua, bila berjanji, tuan-tuan, janji dengan orang juga. Janji dengan diri kita sendiri. Pun kita usaha untuk janji. Kita usaha untuk tunai. Tahun baru, semangat tahun baru, janji nak buat sekian, kita buat. Tambahlah dengan orang. Tentu itu antara kayu pengukur iman kita. Ketiga, bila berkaitan dengan amanah, dengan orang juga. Dengan berkaitan dengan kemaluan, juga mesti takut dengan orang. Pandangan, melihat, jaga pandangan, mestilah takut dengan orang, tengok orang dan semua. Yang terakhir, tangan, anggota ni juga melibatkan dengan orang. Pukul diri sendiri, tuan-tuan. Dengan zalim diri sendiri, dengan zalim dengan orang. Dahsyat lagi hak yang zalim terhadap orang lain. Jadi semua melibatkan dengan orang lain. Jadi siapa yang boleh jamin 6 perkara ni, dia berurusan hidup dia dengan orang lain dalam keadaan baik, tuan-tuan, Allah kami jamin untuk dia dapat syurga. Khususnya hadis 178. Attala'tu 'alal jannah. Attala'tu 'alal jannah fawajadtu aksar ahli al-fuqara. Wattala'tu 'alan nar fawajadtu aksar ahli an-nisa. Al-Bukhari. Aku lihat ke dalam syurga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah golongan fuqara, fakir miskin. Wattala'tu 'alan nar, dan aku melihat pula ke neraka. Fawajadtu aksar ahli an-nisa, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat, hadis terkenal bagaimana Nabi SAW diperlihatkan dan syurga, Nabi diperlihatkan neraka, seperti mana peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa seperti mimpi Nabi dan sebagainya. Jadi Nabi pernah melihat isi ke dalam neraka, dan Nabi juga pernah mendengar contohnya tapak kasut sahabat baginda Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal. Rahsia Sayyidina Bilal, tiap kali dia berwuduk, dia akan sembahyang 2 rakaat. Dan Nabi SAW dalam hadis lain juga menganjurkan kita, bila kita sembahyang, kita ambil berwuduk, kita bersembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Nabi dapati penghuni syurga ni kebanyakannya adalah fakir, golongan fakir, yang maksudnya hidup di dunia ini mereka tak terbeban, tuan-tuan, dengan kewangan, dengan masalah duit yang banyak. Ada duit banyak, harta banyak, terbeban sebenarnya. Fikir macam ni, nak tambah, nak jaga dan sebagainya. Orang yang fakir, orang yang tak berharta ni, tapi bukan fakir yang sanggup menggadai iman, dah. Bukan fakir yang tak tahu halal haram, bukan. Ni fakir yang dia menjaga, tuan-tuan, maruah diri dia, tak minta, melainkan kila terdesak. Fakir, tuan-tuan, yang tahu halal haram, walaupun dia terdesak, dia tak akan menyentuh, mengambil perkara yang haram yang bukan milik dia. Jadi orang ni, orang fakir yang ada iman. Beza, tuan-tuan, jarak masuknya seorang fakir dan orang kaya ke dalam syurga ni ialah, tuan-tuan, 500 tahun. Insya-Allah. 500 tahun, bukan satu tempoh yang singkat. Bukan sat, tuan-tuan, satu tempoh panjang.
Dengan sebab itulah orang-orang yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan kefahaman pada agama dan juga beri kesedaran keimanan, dia tuan-tuan takut dengan kekayaan, takut dengan kekayaan, takut berubah hatinya, takut hubungan dia terjejah dengan Allah. Kan, bila mai dengan kaya ni, dia nak mai penyakit yang ada pada iblis sombong, dia mai riak dan sebagainya, mai takabur dan sebagainya. Sifat-sifat yang tak baik tu mudah datang bila orang tu diberikan kekayaan. Muslim-muslimat. Dengan sebab itulah, kalau kita minta tuan-tuan kekayaan, minta dimurahkan rezeki, mintalah sama dengan keberkatan. Mintalah sama dengan keberkatan. Kerana berkat ini, hak sikit akan mencukupkan kehidupan. Hak banyak tuan-tuan berfaedah untuk diri dan juga orang lain. Berkat bukan takat keberkatan di dunia, dia akan bawa sampai ke akhirat. Berkat tuan-tuan, hak banyak tu mengalir, boleh menjadi habuan kita yang berterusan walaupun kita duduk di alam barzah. Yang sikit tuan-tuan berkat, dia akan menyebabkan kita rasa cukup. Kan? Walaupun hakikatnya nampak pada zahir tak cukup apa yang kita dapat. Tapi Allah Ta'ala bagi keberkatan, jiwa kita jadi tenang, memadai dengan apa yang ada. Kita pun tak tahu nak cerita macam mana boleh cukup. Yang penting ialah ketenangan itu. Muslim-muslimat. Jadi, orang fakir, mereka diuji tuan-tuan di dunia, maka mereka layaklah untuk mendapat kesenangan di akhirat. Orang kaya tuan-tuan dah senang dah di dunia. Tuan-tuan, kalau mereka orang soleh pun, mereka lewat sikit kerana kesenangan mereka itu tuan-tuan menyebabkan mereka lewat dengan sebab pembicaraan berkaitan dengan harta ni wabib. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis baginda, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya tuan-tuan tentang harta tu dua benda. Pertama, min aina iktasabah. Dia dapat macam mana harta tu. Wa fima anfaqah, dan dia belanja ke mana. Dapat pun ditanya dan belanja ke mana pun ditanya. Susah. Jadi panjang tuan-tuan. Jadi ahli syurga seperti Sayyidina Osman, seperti Sayyidina Rahman bin Auf, orang kaya. Tapi kekayaan mereka tu tuan-tuan memudahkan mereka untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian. Bukanlah hadis Nabi ni minta supaya kita jadi fakir. Jadi susah tuan-tuan. Daripada duk ada harta kita tauk dan sungai dan laut, kita jadi fakir. Sampai kita merempat ahli keluarga kita ni tuan-tuan, kita pun tak boleh bagi makan macam biasa dah. Terabuk habis ahli keluarga, kecamuk habis. Malu keluarga. Tak maaf tuan-tuan sekalian. Daripada berharta dulu boleh bayar zakat, tolong orang, boleh pakai elok pergi masjid pun orang seronok duduk tepi, oi wangi sedap wangi. Boleh duduk tolong orang, boleh pergi umrah. Mana hak kewajipan kita boleh laksanakan, hak sunat pun kita boleh tolong orang dan sebagainya. Tiba-tiba buang nikmat yang Allah bagi, ambil jadi fakir. Tuan-tuan, tak boleh buat wajib lah. Hak sunat pun tak boleh buat. Tak boleh buat. Sedekah-sedekah taman tak ada. Bahkan hak wajib, hak zakat pun tak boleh buat, tuan-tuan. Kan? Jatuhkan maruah keluarga pula untuk minta-minta. Dan bukan jenis itu. Muslimin muslimat. Kan? Jadi, kita moga-moga kalau ada harta pada diri kita, harta yang diberkati. Wa tala'tu 'ala nar, dan aku tengok pula ke neraka, kata Nabi, maka aku dapati aksara ahlian nisa, perempuan. Nabi pernah ditanya pasal perempuan ni banyak neraka. Kerana mereka tu menafikan kebaikan yang dilakukan oleh suami mereka kepada mereka. Bila suami ni duk buat lama dah kebaikan, macam-macam dia bagi, macam-macam keperluan yang dipenuhi. Tapi bila suami itu tersilap sikit, tuan-tuan, tersalah ataupun tak dapat tunaikan permintaan, dia sebut tu tuan-tuan bertahun-tahun. Dia kufur dengan nikmat yang dia dapat selama ni milik suami dia. Kan? Hak ni, abang ni tak pernah kata nak tunai permintaan saya. Hak ni satu je pun saya minta. Tu dia kata tak pernah minta. Yang lama ni duk dapat, duk minta macam-macam. Dapat. Dia lupa tuan-tuan. Kan? Dia duk ungkit benda hak dia tak dapat tu. Hak dia dapat banyak dah selama ni.
dia tak sebut pun, dia lupa kebaikan suami dia. Tu kekufuran nikmat tuan-tuan daripada seorang isteri kerana dia tidak menghargai kebaikan yang dilakukan oleh si suami dia. Nauzubillah. Kan orang perempuan diuji pula kan, dia pada hujung rambut sampai hujung kaki ni aurat yang perempuan ni kan, kena jaga suara dia, penampilan dia. Orang perempuan kan, kalau kata pasal apa yang nak kena bungkus perempuan ni tutup aurat. Tengok apa contoh ni suruhan agama kita. Kalau orang Kristian tanya balik, tu yang biarawati hampa tu pakai tudung tutup semua, hampa kata mereka tu golongan yang bersih daripada dosa, bahkan boleh pula bagi keampunan mewakili Tuhan. Tapi tengok pakaian mereka. Mary tu macam mana, ibu Nabi Isa tu macam mana pakaiannya, menutup aurat. Jadi pakaian muslimah ni adalah menutup aurat, menunjukkan harga dan menilainya orang perempuan di sisi agama Islam ini. Benda yang berharga, bernilai ni selalu orang tak dedah macam tu je. Dan tak dedah, mesti tutup, buah dalam kotak, balut elok-elok. Kalau buat pameran buah kaca-kaca ni tembak pun tak jadi apa, dengan ada pengawal pula lagi, bukan seorang dua. Pasal apa? Bernilai sungguh belian tu, tuan-tuan. Muslim-Muslimat. Sekelat kalau dibuka, tuan-tuan, diletak di dedah, lagi semut main hurung, main makan, main kacang, main hisap. Tapi sekelat yang duduk dalam plastik dan bungkusan lagi, kan, ditutup lagi, tak ada yang main kacau, main nak buat apa-apa. Tuan-tuan. Jadi, orang perempuan ni, dia benteng untuk mak ayah dia daripada neraka. Tuan-tuan. Dia boleh jadi benteng untuk mak ayah dia. Kan? Seorang anak membantu ayah dia, terutama perempuan ni, membantu mak ayah untuk jadi penuh syurga dengan akhlak dia, dengan iman dia. Moga-moga kita bukan takat perempuan, anak lelaki juga menjadi pembantu mak ayah kita untuk ada dalam syurga, insyaAllah. Khususnya hadis yang ke-179. Aqbil kalam wa afshis salam wa silil arham wa salli bil lail wan nasu niyam summa dukhulil jannata bis salam. Oleh Ibn Hibban. Nabi SAW bersabda, elokkanlah percakapanmu dan sebarkan salam dan hubungkanlah silaturahim dan bersembahyanglah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kemudian masuklah syurga dengan selamat sejahtera. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Nabi kata, atibil kalam, perbaiki percakapan. Jangan mencarut, jangan maki, jangan tulis tonton dalam Facebook komen-komen yang memperlihatkan perangai kita. Na'udzubillah. Jangan tulis makian kepada orang, tuduhan, fitnah, mencarut dan sebagainya. Perelokkan, sama ada kalam zahir, bercakap yang dengar suara, ataupun kalam yang tak zahir, yang tak nampak, tak dengar apa yang diucap, tapi boleh dibaca apa yang diucap tu melalui tulisan. Perbaiki ungkapan. Dan qulil haq, cakap benar tadi kita bercara. Cakap diperelokkan percakapan. Kalau tak reti, tak boleh nak cakap elok, diam. Cakap, diam. Tapi manusia ni, tuan-tuan, suka bercakap. Semua tak kena, tuan-tuan. Sama ada berkaitan orang ataupun kena kat diri dia. Nak cakap, ya, tuan-tuan. Lah ni mudah sangat untuk bercakap. Wa afshis salam, dan sebarkanlah salam. Ucapan salam. Tuan-tuan bagi salam kepada orang, antara tanda kiamat, tuan-tuan, bila mana salam tu hanya diberikan kepada orang kenal. Bahkan kita lah ni, kenal pun kita tak beri salam. Kadang-kadang terbalu, terangah macam tu je. Kita tak bagi salam, orang yang tak patut bagi salam kat kita dulu. Sebarkan salam. Salam ni pada ucapan selamat. Kita bagi jaminan kata dia selamat duduk dekat dengan kita. Macam kita bagi salam selepas sembahyang, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi ucapan selamat kepada orang sebelah kanan. Hampa selamat daripada aku. Selamat daripada kejahatan aku. Selamat daripada kutukan aku, fitnah aku. Bagi salam belah kiri pun kita bagi jaminan kat sahabat-sahabat kita belah kiri, kita tak akan apa-apakan mereka. Tak menjatuhkan maruah mereka. Tapi tuan-tuan, habis salam, habis sembahyang, kawan sebelah tu, tuan-tuan, tak selamat. Kan? Tak selamat. Macam-macam, tuan-tuan. Fitnah boleh berlaku. Sebarkan salam.
Wasil arham, dan hubung silaturahim dengan adik-beradik. Tuan-tuan, ini antara faktor panjang umur, murah rezeki, kebaikan kita berterusan walaupun kita duduk kubur. Tuan-tuan, hubung silaturahim. Kan? Mak ayah ni, kalau bolehnya, kalau ada masa bawa anak berjumpa dengan adik-beradik, tua-tua, kenal ni siapa. Kalau jumpa di Majlis Kenduri Habak ni, siapa sebabnya apa ni, bukan oleh adik-beradik. Dia tak tahu selama ni. Kalau kereta betul aksiden tengah jalan, tumbuk, kita tak nak kata adik-beradik kita. Jadi, hubung silaturahim. Sekarang ni, boleh buat grup adik-beradik. Anak cucu, cicit, sekian-sekian. Anak-anak, sekian-sekian. Generasi sekian. Oh, boleh tengok. Wih, adik-beradik kita ada datang ni. Adik-beradik luar negeri pun ada. Loh, dia tu tak sangka dia tu orang pakat duk kenal dia. Kita pun kenal dia, orang hebat. Loh, ada hubungan adik-beradik dengan kita. Tuan-tuan. Jadi, hubungan itu, zaman moden ni sebenarnya mudah. Tapi kita je nak berhubung ataupun tidak. Wasalli bil-lail wan nasu niyam. Sembahyanglah di waktu malam dalam keadaan waktu orang duk tidur. Buat qiyamul lail, orang duk nyenyak tidur, kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita boleh bangun melakukan ibadat kepada Allah di waktu manusia sedang tidur, Allah nak jumpa dengan kita, Allah pandang kita, tuan-tuan. Allah nak dengar suara kita, rintihan kita, doa kita. Tapi kalau kita tidur tak bangun-bangun, tuan-tuan, bukan sekali dua, bukan semalam dua, tak bangun lama, tu Allah tak mau nak jumpa kita. Muhasabah. Kan, bila seorang bertanya kepada Imam Hasan Basri, dia buat dosa tapi tak jadi apa-apa pun kat dia, tak kena hukuman apa pun daripada Allah Ta'ala, Imam Hasan Basri tanya, hang boleh hidup bangun buat qiyamul lail dah? Oh, dia kata tak bangun. Itulah hukuman, kata Imam Hasan Basri. Orang lain duk buat ibadat di malam hari, hang tak boleh bangun. Itulah hukuman akibat daripada dosa yang hang lakukan. Tuan-tuan. Jadi, dahlah hati tak tenang, nak bangun qiyamul lail tak mampu, berat, tuan-tuan. Berat tu pasal apa? Pasal dosa. Tak bangun. Tangan jadi berat nak sedekah, pasal dosa. Mulut nak berzikir, berat, pasal dosa. Mata, tuan-tuan, nak tengok Quran, berat, pasal dosa. Semua berdosa. Musliman. Wa summa dukul jannata bisalam. Kemudian masuklah kalian ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Sunnah hadis 180. Atfalul mu'minin fi jablil jannah. Yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah. Al-Baihaqi. Anak-anak orang yang beriman berada di tempat, di satu bukit di dalam syurga. Dipelihara mereka itu oleh Nabi Ibrahim dan juga isteri Sarah. Sehingga menyerah ia akan anak-anak itu kepada bapa-bapa mereka di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi tuan-tuan, ni cerita anak-anak yang mati sebelum balik. Anak-anak mati kecil, tuan-tuan. Beruntunglah siapa-siapa yang Allah anugerahkan anak yang tak panjang umur, tak ada balik lagi, meninggal dunia. Kecil lah anak tu. Kerana anak tu akan membantu mak ayah ni urusan di akhirat nanti. Mereka duduk, tuan-tuan, dalam keadaan bergembira. Bukan sedih. Mak ayah pun patutnya tak perlu sedih lama bila anak yang kecil meninggal dunia. Bahkan kalau kita baca kisah sebagai ulama dulu, mereka seronok, orang kata awak ni. Kan, orang patut teriak, menangis. Anak mati, hang teriak. Hang bergembira. Dia kata, nak teriak, tak nak teriak buat apa? Nak menangis buat apa? Kan ni benda yang baik untuk aku. Baik macam mana? Anak tu akan menuntun si bapa, si mak dia ke dalam syurga. Daripada tunggu di sana. Masya Allah, tuan-tuan. Kan? Ni anak-anak yang mati, orang yang mati, anak 3 orang, anak orang yang mati, anak tak kira lah berapa orang. Anak-anak tu akan membantu mak ayah. Seperti mana kita sebut kisah yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Hayat, cerita ada orang alim yang tak mau menikah. Tuan-tuan, orang soleh tak mau menikah, buat ibadatnya. Satu malam dia mimpi kiamat berlaku dan dia berada di mahsyar. Dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga sangat. Nak cari air tak mana ni. Tapi dia duduk nampak budak-budak kecil bawa bekas daripada emas,
bekas yang dibuat daripada perak berisi air. Dia pun minta kepada budak-budak tu, minta air nak hilangkan haus dia. Budak-budak tu tengok dia, tengok semacamnya, tanya pakcik siapa? Dia tanya balik, hampa ni siapa? Budak-budak tu kata, kami ni anak-anak yang mati kecil. Kami cari mak ayah kami nak bagi minum kat mak ayah kami. Pakcik tak menikah, pakcik tanggung sendiri lah. Pakcik tak ada anak. Tuan-tuan, dia jaga, tuan-tuan, daripada tidur dan sambil duduk mengacau, duduk sebut zawijuni, kawinkan aku. Kahwin tu, dia kahwin dengan niat dapat anak dan nak doa supaya anak tu Allah ambil dah nyawa awal, supaya dapat bantu dia di akhir. Sampai teratu pula dah. Jadi anak-anak ni, tuan-tuan, mereka dipelihara oleh Nabi Ibrahim, dijaga oleh Nabi Ibrahim dan isterinya, Sayyidah Sarah. Dijaga. Banyaklah, tuan-tuan. Nama mana kan umat dunia ni. Jadi, bagaimana dijaga oleh Nabi Ibrahim dan Sarah, sampailah satu ketika di akhir nanti, akan diserah kepada keluarga mereka, kepada mak ayah mereka. Jadi, anak-anak dalam riwayat dia, anak-anak ni tak mau masuk syurga. Mereka boleh masuk syurga terus dah. Tapi mereka tak mau masuk. Pasal apa? Mereka nak masuk berserta dengan ibu dan ayah mereka. Allah pun suruh kata, pergi lah, ajak. Pegang tangan awak, ayah masuk syurga. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada orang dapat anak banyak tapi mati kecil, waktu kecil. Tuan-tuan, tu di akhirat anak-anak tu menunggu untuk anak ibu ayah mereka. Muslim-muslimat. Tapi kena redha dah. Bukan petikai apa yang Allah Ta'ala tetapkan tu. Petikai anak orang ni pasal apa, tak ambil anakku saja. Dia tak redha. Tak ada, tuan-tuan. Dia takkan dapat anugerah ni. Khususnya, hadis utlubul Nabi SAW bersabda, utlubul rizqa fi qabayal ard wa Tabrani. Carilah rezeki kamu di dalam simpanan bumi Allah. Maksudnya seperti bertanam, cucuk tanam. Cari, tuan-tuan, rezeki dalam bumi. Cari orang gali minyak, macam-macam lah. Antaranya ialah bercucuk tanam. Tuan-tuan, saya pernah jumpa hadis Nabi, Nabi sebut antara benda yang diberkati di akhir zaman ni, pertama ialah kambing, tuan-tuan. Kambing. Kambing ni mewakili peternakan. Kan, dan kita pun maklumi kata binatang kambing ni baik daripada anbiya, tuan-tuan. Semua memelihara kambing, jaga kambing. Masuk Nabi Muhammad, binatang yang berkati. Dan orang yang nak jadi pemimpin, tuan-tuan, dia perlu melihat panggil yang ada pada kambing, kena latih pelihara kambing. Pasal apa, tuan-tuan? Jaga kambing ni susah, tuan-tuan. Susah. Tambah pula bapak kandung, bapak kaya besar. Saya ingat dulu ayah saya bela kambing, taklah banyak, berapa ekor, tapi besar-besar. Hak kena jaga ni kita kecil lagi masa tu. Kita bukan heret dia, dia heret kita. Kita heret kanan, dia heret kiri. Kita ajak bawa masuk hutan, dia duduk tengok pokok kanan. Jadi, kambing ni mewakili peternakan. Lembu, kerbau dan sebagainya. Dia, lah ni tengok, tuan-tuan, ayam harga berapa? Harga kambing, daging pun naik berapa dah? Orang pula suka makan ayam, tengok KFC. Berebut orang bila pi Majlis Kenduri nak KFC. Pasal apa? Ayam ni mahal lagi. Daging. Main pula lamb shank pula dah. Tok Imam Masjid Bushra pagi ni umum dah. Hari ni tunggu dia. Jual nasi Arab dengan lamb shank. Tuan-tuan di tapak apa? Bazar Ramadan, Tamaria kan dia sebut. Lebih kurang macam tu lah. Ternakan lembu, kambing pun semua. Ada orang bela sekali yang rusak. Tenangkan, berkati. Akhir zaman ni, tuan-tuan. Yang kedua, saya pernah juga jumpa hadis yang menyebut benda berkat akhir zaman ni, tanah, tuan-tuan. Tanah mewakili pertanian. Kan? Tuan-tuan ada tanah, jangan duk kata jual. Minta maaf, saya cukup marah dengan orang yang suka jual tanah. Tambah tanah pusaka. Tuan-tuan ada tanah, mampu beli tanah, beli. Kalau tak mampu beli, jaga tanah yang ada. Jangan duk jual. Jangan duk nampak duit ringgit. Ada duit ringgit lama mana boleh bertahan. Kalau jual untuk beli tanah yang lebih strategik, yang lebih berfaedah, tak apa, lain cerita lah. Ni jual, dia beli kereta, beli duit rumah, sebagainya. Habis lebok macam tu je. Tuan-tuan, pertahan kata. Dan saya sebut terang, tuan-tuan. Ada tanah, satu jangan jual. Kalau jual, jangan duk jual kepada orang bukan Islam. Jual ke orang Islam juga.
Abang kalau boleh pesan, jangan jual kat orang Islam. Nanti tuan-tuan, anak cucu merempat nanti di negara sendiri, tanah tak ada. Jangan jual. Minta maaf saya sebut. Nak tak setuju itu terserah pada tuan-tuan Muslim. Saya berpegang jangan jual. Jangan. Tanah yang ada, tuan-tuan tambah niat. Kalau tuan-tuan ada tanah, tak buat apa. Tanah benda terbiak tu jual. Tanah bukit tak ada, tak ada siapa tengok jual. Tuan-tuan bagi pajak ke orang. Bagi sewa ke orang. Jual jangan. Tuan-tuan. Lah ni tanah Allah. Saya ingat dulu tanah ni merebut ni tuan-tuan serelung. Belas-belas ribu je. Kan? Tapi bila ada seorang kaya. Orang kaya. Menantu dia pun orang besar Sabah. Pernah jadi menteri, pernah jadi ketua menteri dan sebagainya. Dia balik kampung. Orang kaya ni pun orang sewa kampung. Kampung di sini. Beli tanah puluh-puluh pelung. Buat rumah besar. Dia beli, bila dia balik itulah tuan-tuan tanah naik sampai 30,000 dan lebih lagi. Sekarang nak jadi serelung tuan-tuan di Merbuk ni nak cari 50-60,000 pun payah satu relung. Ada sampai 100 relung kalau tanah kebun, dusun, ada sungai pula sampai 100,000 tuan-tuan. Dulu belah-belah itu. Dia tak akan surut, harga tanah akan naik. Jadi jangan duk jual. Pesan kat anak cucu, nampak jangan duk jual. Kalau nak jual, aku pun reti jual. Bukan tunggu hampa jual, aku pun reti jual. Tapi aku tak maulah hampa. Nak makan durian sebiji pun kena beli. Nak makan moktan sebiji pun kena pergi minta orang. Ni semua tu ada. Jangan jual. Muslim-muslimat. Minta maaf, saya tegas benar. Bahaya tuan-tuan masa depan. Bahaya terhadap agama, bahaya terhadap bangsa tuan-tuan. Jangan jual. Jangan telur dengan tawaran dengan harga yang melambung, jangan tinggi, jangan. Dah kita jual kepada orang bukan Islam, dia nak buat toko, dia nak buat. Tuan-tuan, dia boleh buat. Dia boleh buat, tuan-tuan. Yang ada duit, tuan-tuan, bantulah saudara Islam. Kalau orang tu nak jual, nak kena jual, tanah dia juga, tuan-tuan. Ada duit, jangan duk tawak teruk-teruk lah. Kan? Dah nak niat, nak tolong sama, nak tahan tanah, bagi. Dengan harga pasaran. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Khususnya, hadis 183, utlubul ma'ruf min ruhama'i ummati ta'ishu fi aknafihim wala tatlubuhu min al-qasiyati qulubuhum fa innal la'nata tanzilu alaihim ya Ali. Ya Ali, inna Allah ta'ala qalaqal ma'ruf wa qalaqalahu ahlan fahabbabahu ilaihim wa habbaba ilaihim fa'alaha wa habbaba ilaihim fa'alah wa wajjah ilaihim tullabah kama wajjah al-ma' ila al-ard kama wajjah al-ma' ila al-ard al-jazbah litahya bihi ahluha inna ahlal ma'ruf fid dunyahum Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Rawal Hakim. Tuntutlah oleh kamu akan kebaktian atau kebajikan itu daripada umat-umatku yang yang pengasih. Hiduplah kamu di bawah pemeliharaan mereka dan jangan cari akan kebaikan daripada mereka yang keras hati. Kerana sememangnya laknat Allah turun ke atas mereka itu. Sabda Nabi SAW, ya Ali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ia akan kebaikan, kebajikan dan juga ahlinya sama sekali. Terus diperkenankannya kepada mereka itu dan suka ahlinya memperbuat akan dia. Setelah itu dihadapkan kepada ahli kebaikan itu akan penuntutnya sebagaimana dihadapkan air kepada bumi yang kemarau supaya hidup ia dengan air itu, dan hiduplah pula dengan dia oleh ahlinya bahawa sesungguhnya ahli kebaikan di dunia mereka lah akan menjadi ahlinya di akhirat. Hadis riwayat Imam Hakim. Khususnya hadis yang ke-180. Tuan-tuan, saya nak kongsilah pagi tadi saya baca satu cerita yang saya simpan lama dan pagi tadi terlihat balik cerita ni. Cerita tadi kita baca cerita anak-anak yang mati kecil, tuan-tuan. Ni cerita anak yatim, cerita ni cerita benar. Cerita di Jordan,
Dan cerita bagaimana seorang ayah meninggal dunia, tinggalkan anak seorang, tinggal isteri, tinggal anak seorang, dan dia ada harta. Isteri dia dengan kepercayaan penuh, dengan kerelaan, dia telah tanda tangan satu surat membenarkan, mengizinkan untuk ipar dia, mana saudara kepada suami, almarhum suami dia, untuk uruskan harta anak dia ni, mewakili anak tu. Anak ni kecil, anak yatim lagi. Jadi pak saudara tu dia tak jujur, tuan-tuan. Dia jual habis harta anak saudara dia, dan dia gunakan duit tu, dia bawa diri pergi ke Amerika. Di sana dia menikah dengan perempuan di sana, di Amerika, dan dengan hasil daripada tunjuk ajar dan juga mungkin ilmu pengalaman yang perempuan tu ada, mereka buat bisnes mereka sampai jadi jutawan. Setelah 15 tahun, si lelaki ni, pak saudara ni, dia buat keputusan nak balik ke Jordan. Dia balik, tuan-tuan, dia belilah tanah-tanah di Jordan ni banyak. Dan salah satu lot tanah yang dia beli tu, dia buat banglo besar sungguhlah, di dekat dengan tempat kira kampung dia dulu. Jadi bila dia balik, bila rumah dah siap semua, dia balik seorang dulu. Tuan-tuan, anak saudara ni yang dah agak besar sikit dah, pilah jumpa dengan pak saudara, minta bantuan duit, dan pasal duit harta dia ni pak saudara tu lah yang jaga. Jadi bahagian dia duk ada. Jadi dia pergi minta kerana dia amat memerlukan. Pak saudara dia kata, tak ada satu sen pun harta hang yang aku pegang. Tak ada. Hang jangan main dah. Jangan duk main dah rumah aku ni. Dihalau oleh pak saudara sendiri. Sedangkan pak saudara tu boleh jadi kaya dengan sebab, tuan-tuan, dia berniaga. Niaga tu, tuan-tuan, daripada hasil duit yang dia jual tanah harta milik saudara dia, milik ayah kepada si anak tu. Tak apalah. Tuan-tuan, dia pun persiap rumah dia lengkap elok apa semua, dan dia bagi tahu ke anak isteri dia boleh main dah. Boleh main duduk di Jordan ni. Jadi bila hari anak isteri dia nak sampai tu, dia pergi ke airport sendiri. Pergi sambut airport, tuan-tuan. Naik kereta hebat lah. Kan? Jadi dia orang kaya, buat bisnes juga di Jordan. Nak sambut di airport anak isteri yang akan sampai daripada mereka dengan kereta mewah dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Adil, dan Allah mengatur, tuan-tuan, dengan sebaik mungkin. Bagaimana setelah dia sambut adik isteri dia dan perjalanan balik ke rumah tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala menetapkan hidup mereka sampai ke waktu tu saja. Berlaku aksiden, meninggal semua dalam kereta tu. Pak saudara dengan anak isteri semua meninggal. Anak-anak semua meninggal. Allah Ta'ala atur bagaimana pak saudara ni tak ada waris, tuan-tuan, melainkan anak saudara dia tu saja. Subhanallah. Tuan-tuan, orang mengulas cerita ni bagaimana Allah Ta'ala atur. Budak ni, dia tak perlu bekerja walaupun dia susah, hidup susah dalam tempoh pak saudara dia tu 15 tahun, tuan-tuan. Pak saudara dia tak peduli. Dia dengan mak dia hidup dalam keadaan susah pasal hak dia diambil, tuan-tuan, dan dihilangkan dengan cara jual. Pak saudara dia jual. Tapi di sebalik itu bagaimana Allah Ta'ala nak bagi daripada harta yang menimbun-nimbun untuk dia dalam tempoh 15 tahun tu. Allah Ta'ala atur bapa saudara ni dikembangkan duit dia tu, walaupun dengan cara awal ni tak betul, buat macam harta dia sendiri. Dia kembangkan bisnes tu, kembangkan harta tu dengan buat perniagaan, beli kereta berjuta-juta nilai dia, bawa balik main, nak jadi milik kepada anak yatim tu. Subhanallah. Kalau tak jadi benar tu, tak jadilah benar, harta tu tak berkembang. Allah Ta'ala nak atur sebegitu, tuan-tuan. Dan di sebalik itu, cerita tentang bagaimana tak sepatutnya layanan diberikan kepada anak saudara pula. Dia pernah jadi anak yatim pula lagi, tapi layan sebegitu rupa. InsyaAllah, na'udzubillah. Hadis yang ke-185. Muslimin muslimat mati sekalian. Azhirun nikah wa
wa aqful khitbah. Zahirkanlah nikah dan sembunyikan, rahsiakan pertunangan. Hadis riwayat Imam Dailami. Muslimin muslimat mati sekalian. Ini berbeza dengan zaman lah ni. Zaman lah ni jenis bila bertunang buat majlis macam nak kenuri dah. Dalam Facebook, buat pelamin, pakaian, khusus pula bertunang, khusus pula menikah belah suami, pakaian macam lain, warna lain. Bila belah isteri, warna lain pula, dia belanja. Walaupun sewa banyak mana nak kena bayar tu. Tuan-tuan, dalam Islam, bagaimana Nabi ajak kita, adhirun nikah. Nikah itulah yang perlu diumumkan, dizahirkan, dibagi tahu. Nikah tu, kan, buat kenuri. Kena buat kenuri. Kalau kita mampu takat awlim walau bisyah, buat kenuri walaupun dengan seekor kambing, mampu seekor kambing tu je, buatlah. Kalau tak mampu, tuan-tuan, nasi bungkus. Kenuri masa PKP tu, tuan-tuan, ada yang tak buat kenuri tu, tak ada masalah. Tu hak keluarga lah, nak buat kenuri tak kenuri. Kan? Ada, tapi ada kenuri nikah masa PKP, dia nak buat kenuri juga, tu hak mereka jugalah. Walaupun masa kenuri tu perut dah nampak dah kata berisi. Tuan-tuan. Jadi hak kena zahir ni nikah. Kena yang perlu zahir ni nikah. Kena habaq. Kena ada saksi dia. Tuan-tuan, panggil orang main makan kenduri, orang pakat tahu mereka menikah dah. Pisan dengan siapa, menantu dengan siapa. Kena zahir. Kan lah ni pula kadang orang buh dalam Facebook, nikah kawan-kawan buh, ucap tahniah, nikah apa semua. Tuan-tuan, ni supaya tak timbul fitnah. Kalau isteri tu mengandung, orang kata, dia ada laki. Ada sudah menikah dah, ada suami dah. Tu anak mereka lah tu, yang dikandung tu. Jadi tak jadi fitnah, tuan-tuan. Dizahirkan pernikahan. Tapi waktu tunang, jangan duk heboh-heboh. Ni waktu tunang macam kita sebut tadi lah. Buat majlis macam kenuri dah. Macam walimah dah. Kan, dengan tak tahu habis duit banyak mana tunang tu. Lepas tu duk viral tu. Tuan-tuan, tunangan ni perlu dirahsiakan pasal supaya tak jadi fitnah ataupun ada orang dengki dan sebagainya. Dan tempoh pertunangan ni ada tempoh untuk orang tak nak serasi. Boleh serasi ke tak? Boleh sampai ke gerbang perkahwinan ataupun tidak. Ni buat tunjuk ke orang kira macam memang akan kahwin sungguh dah. Buat geren-geren, habis duit. Tuan-tuan, tiba-tiba tak boleh kahwin, putus tengah jalan, ataupun sakit dan sebagainya. Bahaya, tuan-tuan. Jadi, sengap-sengap sudah dengan pertunangan. Kadang-kadang mulut orang lebih. Hang tunangan dia. Tak padan. Hang kena pertunangan orang lain. Mana padan? Hang macam langit dengan bumi. Hang tu kerja besar, pegawai besar. Dia tu lah. Gaji dah tak tinggi, kerja pula kampung. Macam mana hang boleh terima dia? Kan begini. Tentu mulut-mulut orang tu waktu pertunangan tu boleh menyebabkan nak menikah tak jadi lepas tu. Bahaya. Jangan. Jadi, sangat buat rahsia, tuan-tuan. Orang main minang anak tu, orang abang kata sebenarnya dia pertunang dah. Anak tu dah tunang. Tak tahu pun. Memang tak abang korang. Senang lah. Nak nikah nanti kami panggil, kami jemput lah. Tuan-tuan. Ni di sudut adab dalam perkahwinan dan pertunangan. InsyaAllah muslim-muslimat kita akan sambung semula esok dengan izin Allah hadis seterusnya. Moga-moga kita dapat tuan-tuan panduan daripada hadis-hadis yang kita baca dan kita dapat berkongsi maklumat-maklumat baru yang mungkin bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi kerana itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Mohon maaf kekurangan, dan marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam. Allahumma ahina sa'ida wa mitna syahida. Rabbana zidna ilma wa si' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma innaka sallata alaina aduwan aliman bi'uyubina yarana wa huwa qabiluhu min haythu la narahum. Allahumma aisu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min afrik
وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.